Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkenaan dengan Lughah Arabiah Mu'asirah, dan kita berada di satu tajuk yang kita nak belajar hari ini, iaitu Adawatu An-Nafi di muka surat 126. Baik, Adawatu An-Nafi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah alat-alat yang kita gunakan untuk menafikan sesuatu, ataupun kita kata kata nafi lah yang kita gunakan untuk menafikan sesuatu. Baik, ini adalah beberapa contoh yang ada dalam konteks kita. Kita ada 10 contoh, nombor 1 sampai nombor 10. Kalau kamu perhatikan, perkataan yang di hadapan ini berwarna merah. Jadi perkataan yang berwarna merah di hadapan inilah yang disebutkan sebagai adawatu an-nafi, yang mana ia digunakan untuk menafikan sesuatu. Jadi kalau tengok dalam syarahan ini ataupun keterangan ini, maksudnya yang di depan ni dipanggil sebagai adatun nafi. Bila banyak dekat sini, ada la, ada ma, ada lam, ada lamma, ada lan dan sebagainya, ini jadi banyak. Bila banyak kita sebut sebagai adawatun nafi. Jadi ini adalah lafaz mufradnya, ini adalah lafaz jamaknya. Adatun satu alat nafi, kalau adawatun banyak alat nafi. Baik, ini adalah berkenaan dengan dia punya nama dia lah ataupun tajuk pada hari ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada istilah yang kamu akan jumpa nanti. Yang pertama, kamu akan dengar perkataan uslubun nafi. Ada yang disebutkan sebagai uslubun nafi, ada yang disebut sebagai adawatun nafi. Baik, di sana ada perbezaan. Kalau uslubun nafi maksudnya adalah uslubun, satu gaya, satu teknik, yustakhdamu yang digunakan. Apa tujuannya? Linafi hukmi ma, untuk menafikan satu hukum, li syai'in ma, untuk sesuatu. Katakan perkataan awak gemuk. Minta maaf siapa-siapa yang ni tak ada kaitan dengan yang hidup dan yang mati ya. Ini sekadar contoh. Katakan kamu sebut awak gemuk. Jadi hukum di sini adalah gemuk. Kita meletakkan gemuk itu kepada awak. Awak tu adalah sesuatu. Jadi tujuan ataupun dikatakan uslubun nafi ini adalah satu gaya, satu teknik yang digunakan untuk menafikan kegemukan itu pada awak. Dia nak menafikan hukum gemuk pada awak. Boleh nampak lah. Dan teknik itu akan berlaku bistikhdami adatin, dengan menggunakan salah satu alat min adawatin nafi, daripada alat-alat nafi yang kita tunjukkan ni lah. Jadi gaya ataupun teknik untuk kita menafikan sesuatu, kita boleh gunakan dengan menggunakan adawatun nafi yang berada di hadapan ini. Baik, itu istilah uslubun nafi. Adapun adawatun nafi, amma adawatun nafi, adapun alat-alat nafi, ingat ya, apabila digunakan amma, kita terjemah sebagai adapun, maka jawapannya mesti guna fa lepas tu lah. Amma adawatun nafi fahiya, maka ia merupakan kalimatun, beberapa perkataan, tusta'malu, yang digunakan li nafi hukmi ma li syai'in ma, untuk menafikan sesuatu hukum pada sesuatu. Menafikan gemuk pada awak tadi ni. Dia nampak lah. Jadi uslubun nafi adalah teknik, adawatun nafi adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan teknik tadi. Maka inilah perbezaan di antara uslubun nafi dengan adawatun nafi. Tapi yang penting sekali ya anak-anak, kita kena tahu apa itu adawatun nafi yang ada di dalam buku teks kita. Baik, seterusnya kita lihat kepada fungsinya. Di kulli adawatin nafi, semua adawatin nafi, semua sekali yang kita sebut tadi yang 10 tu, wazaifu muayyanah, mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Dia ada fungsi tertentu. Katakan yang pertama, dia guna la yudhakiru talibu durusahu. Pelajar itu tidak mudzakarah pelajarannya, tidak ulang kaji pelajarannya. Adawatun nafi yang digunakan di sini adalah la. Apa fungsinya? Fungsinya adalah tanfi al-fi'la al-mudhari'ah. La ini digunakan untuk menafikan fi'il mudhari', kata kerja sedang ataupun akan datang. Dia tidak mudzakarah ataupun dia tidak ulang kaji masa sekarang dan akan datang. Itu maksud la. Jadi la kita guna nafi, menafikan untuk fi'il mudhari'. Kemudian ma. Yang kedua ma tasallamtu risalah. Saya belum menerima surat itu. Ma Muhammadun fashilan. Muhammad tidak gagal. Baik, adawatun nafi huna adalah ma. Okey, apa fungsi ma?
ada dua fungsi dekat sini. Pertama, tanfi al-fi'l al-mudhari'a wal madiyah. Okey, ma ni boleh menafikan fi'il mudhari', kata kerja sedang, wal madiyah, dan juga boleh menafikan kata kerja yang telah lalu ataupun past tense lah. Okey, ini fungsi yang pertama. Yang kedua, ma juga tanfil jumlatal ismiyata, menafikan jumlah ismiyah, nasikhatan, yang nasikhah, jenis nasikhah. Nasikhah ni kita kata dia macam dengan kana wa akhwatuha. Jadi dia makna dia sama dengan la lah, maknanya sama dengan laisa. Kalau kamu ingat balik, kamu mengaji dalam kana wa akhwatuha, salah satu saudara kana itu adalah laisa. Jadi laisa itu adalah nasikhah. Nasikhah ni maksudnya dia menasahkan ataupun membatalkan hukum asal pada mubtada dan khabar itu. Bila dia masuk pada jumlah ismiyah, apa berlaku? Fatarfa'ul isma, dia akan merafa'kan isim, iaitu mubtada tu, wa tansibul khabara, dan akan menasabkan khabar. Jadi ma di sini ada dua fungsi. Pertama, dia masuk kepada fi'il sama ada madin atau mudhari'. Yang kedua, dia masuk kepada jumlah ismiyah, iaitu mubtada khabar, sebab jumlah ismiyah ni merangkumi ataupun melibatkan mubtada khabar. Kemudian dia menjadi nasikhah. Nasikhah ni maksudnya dia telah mengubah struktur mubtada khabar tadi, yang mana dia akan merafa'kan isim iaitu mubtada, dan dia akan menasabkan khabar yang ada pada jumlah ismiyah tersebut. Baik. Kemudian kita lihat kepada adawat yang ketiga, iaitu lam. Lam yaktub Ahmadu darsa. Muhammad belum menulis pelajarannya. Okey, adawatun nafi di sini adalah lam. Okey, lam ini fungsinya adalah tanfil fi'l al-mudhari', menafikan fi'il mudhari', wa tuhawwilu ma'nahu ila al-madhi. Kemudian dia mengubah makna fi'il mudhari' itu kepada madhi. Jadi bila dia masuk pada fi'il mudhari' ni, lam yaktub, kita tak boleh kata Ahmad sedang tidak menulis, tidak boleh. Kita kena terjemah dengan makna madhin. Lam yaktub Ahmadu darsa, maksudnya Ahmad belum pernah menulis pelajarannya. Maksudnya dia menafikan masa lalu tapi menggunakan fi'il mudhari'. Jadi seolah-olah bila masuk lam yaktub ni, seolah-olah dia telah menukarkan yaktub kepada kataba lah. Begitu. Jadi lam ini adalah satu adat an-nafi yang digunakan untuk menafikan masa lalu ataupun fi'il madhin. Baik, seterusnya kita lihat lamma. Lamma ini adalah adatun nafi juga. Contoh kat sini, lamma yatanawal Marwanu futurahu. Marwan belum mengambil sarapannya. Jadi adatun nafi di sini adalah lamma. Apa fungsinya? Fungsinya adalah tanfil fi'l al-mudhari', menafikan fi'il mudhari', wa tuhawwilu ma'nahu ila al-madhi, dan menukar maknanya kepada makna madhi. Okey. Jadi maksudnya belum mengambil lah. Maksud kalau orang tanya kita, sarapan ke belum? Sekarang ni, sarapan ke belum? Kamu kata lamma yatanawal, belum. Orang putih kata not yet. Itu lamma lah. Okey, seterusnya lan. Lan usafira ila Misra. Saya tidak akan bermusafir ke Mesir. Okay, lan adalah adatun nafi. Fungsinya adalah tanfil fi'l al-mudhari', menafikan fi'il mudhari'. Maksudnya dia digunakan pada fi'il mudhari', wa tuhawwilu ma'nahu, dan dia tukarkan makna fi'il mudhari' itu ilal mustaqbal, kepada mustaqbal, makna yang akan datang. Jadi mudah katanya kita terjemah tidak akan. Dia menafikan benda yang future, benda yang akan datang. Saya tidak akan pergi ke Mesir. Itu maksudnya. Baik, kemudian kita ada laisat. Laisa lah ni, laisat. Laisat al-asjaru mithmirah. Pokok-pokok itu tidak berbuah. Perkataan laisa adalah adatun nafi kerana dia menafikan sifat berbuah yang ada pada pokok tersebut. Baik, laisa ni berfungsi sebagai apa? Tanfil jumlah ismiyah. Dia menafikan jumlah ismiyah. Maksudnya dia masuk kepada jumlah ismiyah. Nasikhatan, dalam keadaan dia itu sebagai nasikhah. Nasikhah ni maksudnya dia mengubah struktur, bentuk komponen yang ada pada jumlah ismiyah tu, iaitu mubtada khabar. Sepatutnya mubtada khabar tu kita baca mubtada dengan rafa', khabar tu dengan rafa' kan. Tapi bila dia masuk saja dia nasikhah, dia mengubah struktur. Dia merafa'kan mubtada, merafa'kan isim yang di depan tu, wa tansibul khabara, dan dia menasabkan khabar yang asalnya adalah dhammah ataupun rafa'. Jadi laisa ni dia masuk pada jumlah ismiyah dan dia mengubah struktur komponen
kata-kata yang ada dalam jumlah ismiyah itu. Maka inilah beberapa fungsi yang ada pada adawatun nafi yang kita kena tahu. Baik, kemudian di sini ada beberapa latihan. Jadi Ustaz harap kamu dapat buatlah latihan-latihan ni ya. Jim ni maksudnya ayin adawatin nafi, maksudnya kita tentukan di mana adawatin nafi. Senang aja, kita keluarkan yang mana dipanggil sebagai adawatin nafi. Tolong buat yang ni. Kemudian dal ni kita letakkan di tempat kosong ini dengan adawatin nafi yang sesuai lah. Jadi nak tahu yang sesuai ni, kita kena tahu makna. Jadi balik cari makna lah. Okey, jawapan ada kat sebelah ni. Kita cuma pilih bubuh dekat sini. Letak dekat sini. Ikhtar adawatin nafi al-munasibah lil jumalil atiyah. Pilih saja jawapan kat sini. Adawatin nafi yang sesuai, letakkan di depan ni. Okey, inilah 3 latihan yang Ustaz nak kamu buatlah pada kelas hari ini. Sekian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.